Sekali lagi dalam kuliah duha, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Penosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah Allah memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung ayat yang ke berapa? Jap. Kita sambung ayat yang ke 31, 33. 33 dari suratul Baqarah. 33 dari suratul Baqarah. Ayat berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala menitahkan kepada malaikat akan dijadikan di bumi khalifah. Lalu malaikat bertanya, mungkinkah mereka akan buat kerosakan atau mungkinkah mereka akan dirosakkan dan darah tumpah atau tumpah darah. Lalu Allah beri jawapan, kali pertama, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 30. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu dengan hanya memberi jawapan semacam itu, sebenarnya tak cukup untuk membuktikan persoalan malaikat tu terjawab. So Allah bukan sahaja memberikan jawapan teori, Allah bukan sahaja mendatangkan jawapan aku lebih tahu apa yang korang tak tahu, tapi Allah datangkan juga bukti empirikal, bukti secara praktikal. Apa dia? Allah ajar Adam tentang terminologi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa Allah ajar Adam ini? Bila Allah ajar Adam tentang nama-nama, tentang terminologi, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Adam berpaling kepada malaikat. Sekejap, bahasa Inggeris pula. Saya tukar bahasa Melayu.
Saya bukannya tak faham, cuma lambat. So, ayat 31. Summa aradahum ilal malaikah, kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Allah tunjukkan Adam kepada malaikat dan faqala, lalu Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Allah ajar Adam, kemudian ditemukan dengan malaikat dalam satu majlis lain, majlis berasingan, dan Allah bertanya kepada malaikat, terangkan kepada aku nama-nama semua ini. Kalau kamu benar. Kalau kamu benar. Tuan-puan, pertanyaan kalau kamu benar memang sangat pelik. Sebab sepatutnya Allah tanya, Allah berikan penutup kepada soalan itu dengan kata-kata kalau kamu tahu. Kan? Tunjukkan aku atau ambi'uni, terangkan kepada aku nama-nama benda ni semua kalau kamu tahu. Tapi Allah kata kalau kamu benar. Why? Kerana jika malaikat dapat menyebut nama-nama benda yang ditunjuk tu, maka malaikat akan membuktikan dakwaan mereka terhadap Adam itu benar. Selagi tak boleh sebut nama-nama benda ni, selagi itu dakwaan mereka terhadap Adam tidak benar. Maksudnya, sebut nama-nama ni semua kalau benar apa yang kamu sangkakan terhadap Adam. Gitu, in kuntum shadiqin. Bukan kalau kamu tahu, tapi kalau kamu benar sangkaanmu, kalau benar dakwaanmu itu, sebutlah nama-nama ni semua. Lalu respon dari malaikat yang sangat humble, dan respon inilah berkali-kali kita gunakan, kita ungkapkan sebelum kita belajar, sebelum saya mengajar. Apa dia? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah Engkau beritahu pada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh dan sungguh Engkau maha mengetahui dan Engkau sangat bijaksana. Tuan-puan, perkataan subhanaka berat. Lazimnya, sebelum perkataan subhan diungkapkan, ada berlaku ataupun sesuatu terjadi berkaitan dengan dosa syirik. Kalau kita jumpa perkataan subhanallah dalam Quran, subhanaka, sebelum tu atau selepas tu ada sesuatu yang berlaku yang boleh mendatangkan syirik. Boleh mendatangkan syirik. Cuba tengok ke atas, ada sesuatu ke yang berkaitan dengan syirik? Ada tak sesuatu yang berkaitan dengan syirik? Sehingga malaikat perlu mulakan dengan subhanak. Tak perasan kan? Kadang-kala bila cikgu mengajar di depan dan anak murid tanya, kan, anak murid bertanya, pertanyaan tu dia boleh dilihat dalam dua dimensi. Pertama, sama ada pertanyaan tu memang nak tahu atau pertanyaan tu untuk tes. Guru betul tahu atau tak? Bukankah ayat sebelum ni ada sebut tentang Allah tak malu untuk datangkan contoh sekecil nyamuk atau lebih kecil dari itu? Lalu apa yang dibuat oleh orang kafir?
Ini sebagai contoh, orang kafir tanya balik, persoal balik, kritik semula apa yang Allah buat. Dan sekarang, Allah datangkan satu kisah, bila Allah buat sesuatu, malaikat tanya. Malaikat tanya. Dan malaikat nak bersihkan keadaan, nak clearkan keadaan, subhanallah. Kami tidak pernah merasakan engkau tak tahu. Kami tak pernah merasakan apa yang kau buat tu tak betul. Tak, tidak sama sekali. Kami cuma curious. Suatu pernyataan kuat daripada malaikat. Kami langsung tak tahu apa-apa, ya Allah. Kami langsung tak tahu apa-apa. Kecuali apa yang telah kau beritahu. Begitu adab malaikat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lebih lagi tuan-puan nak bercakap, nak belajar, nak mengajar untuk kita beri pendapat. Sebenarnya kita tak tahu apa-apa kecuali Allah beri izin, kecuali Allah beri ilmu. Apa yang saya nyatakan ni bukan ilmu saya, semua datang dari Allah. Dahsyat. Dahsyat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebab tu saya berpegang kepada saya tak layak terima sebarang pujian. Terutamanya daripada tuan-puan. Wah, ustaz hebatlah, begitulah, begini. Tak. Semuanya Allah beri. Semuanya Allah beri. Kita kongsi je. Allah datangkan ilham, Allah beri ilmu tu, kita kongsi saja. Bukan milik kita pun. Bukan milik kita pun. Lalu setelah peristiwa itu dan apa yang berlaku ni tuan-puan, apa yang berlaku ni ayat seterusnya ni nanti adalah pengucapan awam pertama dalam tamadun manusia. Pengucapan awam pertama dalam tamadun manusia. Apa yang berlaku selepas ini, Adam, manusia pertama yang menerangkan sesuatu pada malaikat. This is the first public speaking has ever made by human. Wow, dahsyat. So apa yang berlaku? Qala ya Adam. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam. Wahai Adam, ya Adam, wahai Adam. Adam ni siapa? Manusia pertama. Nabi pertama, manusia pertama. Dah tentu dia ni kedudukan tinggi, betul? Kalau kita buat perbandingan, cara Allah panggil para nabi dibandingkan dengan Nabi SAW, ada perbezaan yang sangat ketara dan sangat besar. Untuk nabi-nabi yang lain, Allah panggil nama. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Daud, ya Zakaria. Tapi untuk Nabi SAW ada 5 kali nama Nabi disebut dalam Quran. Dan untuk Nabi, Allah tak panggil nama. Allah tak pernah panggil ya Muhammad. Tak. Allah panggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Ada panggilan spesial untuk Nabi SAW. Kalau dengan panggilan pun Allah panggil Rasulullah dengan begitu spesial, takkan kita sanggup nak letak nama Nabi tanpa salawat kepada baginda. Takkan kita tega untuk memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad sahaja. Tak. Allah tak panggil Nabi dengan panggilan Muhammad kecuali satu tempat. Dan itu pun dalam bentuk nak memperkenalkan
nak memperkenalkan dalam surah Muhammad. Ini bukan panggil, ini nak memperkenalkan. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Allah tak panggil, tapi Allah memperkenalkan. Mereka yang beriman dan melakukan amal soleh dan beriman. Berapa kali beriman? 2 kali beriman. Beriman pertama secara umum, kedua buat amal soleh, ketiga beriman dengan apa yang diturunkan atas Muhammad. Wa huwal haqqu mir rabbihim, dan apa yang diturunkan atas Muhammad tu benar-benar dari Tuhan. Kafara anhum sayyiatihim. Kalau beriman dengan Quran, beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat amal soleh, kafara anhum sayyiatihim. Dosa tuan-puan dihapuskan. He will remove from them their misdeed. Dosa tuan-puan dihapuskan. Wa aslaha balahum. Dan Allah akan perbaiki. Islah, perbaiki, tambah baik. Balahum, keadaan mereka sekarang. Keadaan mereka sekarang. Tuan-puan, kesan kita beriman, keadaan kita sekarang Allah betulkan. Allah baiki. Allah tambah baik. Bila? Sekarang. Balahum. Bukan tunggu esok. Sekarang. Hanya dengan sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita punya akhlak pada Nabi, tolong jangan buat lekeh. Akhlak pada Nabi letak paling tinggi. Penghormatan pada baginda letak paling tinggi. Sebut nama baginda jangan sekerat-sekerat. Amat tidak beradab bila kita hanya letak hanya sebut nama Muhammad tanpa salawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pernah ada iklan yang sebut hanya nama Nabi. Tanpa Nabi, tanpa salawat, letak Muhammad je. Itu sangat tidak patut dan sangat tak wajar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan yang begitu istimewa. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Muhammadur Rasulullah. Allah sebut dengan jawatan dia. Bukan hanya nama sahaja. Dan lebih menakjubkan tatkala kafir Quraisy mengunjing nama baginda. Dipanggil Mahmad dan diberi gelaran-gelaran. Nabi tak pernah menyaut. Nabi tak pernah menyaut. Sehingga kan ada sahabat yang offended. Abu Bakar terasa offended. Umar terasa. Lalu Nabi tanya pada mereka, kenapa korang marah? Dia kata dipanggil namamu, ya Rasulullah. Tak, itu bukan nama aku. Itu bukan nama aku. So, nama Nabi, sebelum diutuskan, kitab terdahulu memanggilnya sebagai Ahmad. Ahmad. So, Ahmad ni maksudnya apa? Yang paling dipuji. Yang paling dipuji. Lalu bila diutuskan, bila dilahirkan, namanya diberi Muhammad. Muhammad. So Muhammad ni maksudnya apa? Sentiasa dipuji. Kalau dah nama sentiasa dipuji, takkan akhlaknya keji.
Kalau sentiasa dipuji, takkan akhlaknya keji. Lalu kita menamakan anak dengan Muhammad. Sebutlah betul-betul bila panggil. Sebab kita nak ringkas, panggil Mamat je. Mamat tu maksudnya mati. Mat. Oh, Mat. Mati. Mata. Mati. Sebut betul-betul lah Muhammad. Ya Muhammad. Moga dengan kita panggil dan sebut dengan betul itu, rasa kecintaan pada Nabi SAW. Kan? Gitu. So Allah panggil Nabi Adam. Ya Adam. Tanpa sebut jawatan pun. Panggil nama je. Qala ya Adam. Wahai Adam. Ambi'hum bi asma'ihim. Sekarang, engkau terangkan pada mereka nama-nama ni. Wah, arahan dari Allah pada Nabi Adam. Terangkan pada mereka nama-nama ni. Ada Nabi Adam belajar public speaking. Terketar-ketar ke dekat pentas. Stage fright. Tak ada. Allah suruh Nabi Adam buat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Tatkala Nabi Adam, setelah Nabi Adam selesai terangkan kepada malaikat nama-nama benda itu, qala, Allah berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku dah bagi tahu pada kamu? Kan aku dah cakap, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu apa yang berlaku, perkara gaib di langit dan di bumi. Sedangkan malaikat tu benda gaib bagi kita. Rupanya ada benda gaib bagi malaikat yang malaikat pun tak tahu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku lebih tahu perkara yang korang tak tahu, apa yang berlaku di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wait. Malaikat ada sembunyikan sesuatu ke dari Allah? Kalau jawapannya tak ada, kenapa ayat ni begini? Wa a'lamu ma tubdun, aku tahu apa yang kamu nyatakan, wa ma kuntum taktumun. Dan apa yang antara kamu sembunyikan. Jeng jeng jeng. Allah kata, aku tahu apa yang kamu nyatakan dan wama kuntum taktumun. Kalau kita tengok dia punya urutan, juga kita akan dapati sebuah kepelikan yang nyata. Kerana ini kalamullah dalam bahasa Arab, maka dah tentu dia sangat terperinci dan berbeza kalau manusia yang buat. Kalau lazimnya dalam bahasa Arab, ayat ni akan berbunyi begini. Kalau manusia yang buat, ayat ni akan berbunyi begini. Wa a'lamu ma kuntum tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma kuntum tubduna wa ma kuntum taktumun. Sepatutnya kuntum tu 2 kali. Sebab kat belakang ada kuntum, kat depan tak ada kuntum. Ni bukan kuntum bunga. Kuntum kamu. Kuntum kamu. So, Allah sebut wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Kenapa ada kuntum? Patutnya wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ataupun kalau nak sebut kuntum, wa a'lamu ma kuntum tubduna wa ma kuntum taktumun. Dekat depan tak ada kuntum, belakang ada kuntum. Why? So tuan-puan, begitu detail Quran. Dia bukan asal sebut. Tak.
Dia ada makna yang besar. Hanya kerana disebut dan tak disebut. Wa a'lamu ma tubdun, satu pihak lain. Wa ma kuntum taktumun, satu pihak lain. Siapa? Nanti kita tengok apa yang ada di bawah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan tatkala kami menitahkan. Ini dalam occasion lain, bukan pada waktu tu. Semua dah settle, semua dah berangkat. Maka Allah bertitah. Allah bertitah kepada seluruh malaikat. Wa idh qulna lil malaikah, kepada seluruh malaikat. Usjudu li Adam, sujud kamu semua pada Adam. Bila Allah bertitah sujud pada Adam, pada waktu itu juga disambut oleh semua malaikat. Fasajadu, mereka semua sujud. So bila Allah titah, terus buat. Bila Allah titah, terus buat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu, terus semua buat. Illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. So iblis ni siapa? Tiba-tiba datang pula satu karakter lain. Adakah iblis juga malaikat? Kenapa ada exceptional kat situ? Kita tahu iblis bukan malaikat. Tapi kenapa namanya tidak disebut-sebut sebelum ni? Kenapa sebelum ni dialognya Allah sebut malaikat, malaikat, malaikat. Tiba-tiba ada karakter iblis. Exactly. Kuntum tu ditujukan pada iblis. Sebab malaikat dominan. Malaikat dominan. Malaikat lebih dominan, lebih ramai, maka Allah terus address kepada yang lebih ramai. Orang kata iblis dulu ketua malaikat, betul ke? Tak betul. Tak ada bukti. Tak ada dasar. Kenapa perlu malaikat ada ketua? Ketua malaikat Jibril. So, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan tatkala Allah bertitah kepada malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud kecuali iblis. Kenapa dia tak sujud? Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Wastakbara, ada ta dekat tengah-tengah tu kan, ta. Ta tu bermaksud acah-acah. So wastakbara maksudnya dia perasan besar. Kabir besar. Kabir tu besar. So istikbar, ada ta tu, dia perasan besar. So kalau kita pergi mana-mana majlis, ada orang yang demand, dia perlu dihormat, tu dia perasan besar. Dia bukan siapa-siapa pun, tapi dia buat-buat macam dia lah VIP. Tu istikbar. Dia rasa dia besar, dia perasan besar. Wa kana minal kafirin. Kana bermaksud dari dulu lagi. Dari dulu lagi dia ingkar, dia kufur. Di sini kita belajar sesuatu yang besar, tuan-tuan. Pertama, sebelum Allah arahkan malaikat sujud, Allah sudah tahu ada dalam kalangan makhluk-makhluk ni yang menyembunyikan sesuatu. Allah sebut pada ayat 33. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Macam kita anak berdepan dengan mak bapak. Mak bapak dah kenal dah anak dia.
Mak bapak dah kenal dah anak dia. Jangan tipulah, jangan tipu. Mak bapak tahu karakter anak. Mak kot yang lahirkan kita. Kita tarik muka kita moncong, mata kita berubah, nada suara kita turun naik. Tahu dah, tahu. Tahu, kadang saja mak nak ngusik. Tahu dah. Kita suka makan apa waktu kecil, mak kita tahu. Bayangkan, dengan hubungan rahim itu, mak kita boleh tahu karakter anak. Ini pula Allah yang cipta. So Allah tahu apa yang malaikat nyatakan dan ada dalam kalangan mereka yang sembunyikan sesuatu. Dan perkara ini bukan hanya sebut pasal iblis. Perkara ini tengah beri pengajaran pada kita. Apa kaitan kita pula, Ustaz? Ini cerita iblis. Saya mana ada masuk ini wayang. Tuan-puan, kita ni, kita kadang tak kenal diri kita. Kita kadang ada rasa bongkak dalam ni yang belum terluah. Kita kadang ada kekufuran yang ada dalam hati kita ni yang tak terluah sebab belum diuji. Sebab belum diuji. Sekarang ni iblis sedang diuji dan terluahlah kekufuran dia. Dia macam ni, biasa kalau orang-orang muda, dia kata macam ni. Kalau engkau diam, orang tak tahu engkau bodoh. Macam tu. Kalau engkau diam, orang tak tahu yang kau bodoh. Diam tu nampak macam pandai, tapi bila bercakap, confirm bodoh. So, kekufuran iblis ni, kekufuran dia ada, selama ni ada. Karena dari dulu lagi dia sudah kufur, tapi dia tak tunjuk. Sakit tu sudah ada, tapi dia tak tunjuk. Sebab tak trigger. Tak berlaku sesuatu yang trigger benda tu. Rupanya ada istikbar. Rupanya ada keengganan. Sebab tu tuan-puan, kita ini hidup, kita telah lalui macam-macam jenis ujian. Ujian A kita dah lalui. Oh, pas. Ujian B pula kita lalui. Oh, pas. Ujian C. Pas pula. Ujian D. Terplay out sikit. Allah datangkan pula ujian E, ujian G, kemudian balik lagi pada D. Sebelum ni terplay out. Masih ada tak? Bila umur semakin meningkat, masih terplay out tak? Sehinggalah kita benar-benar lulus ujian-ujian tu. Barulah layak diberi syurga. Barulah layak digelar sebagai hamba Allah. Berkali-kali ujian tu diberi. Dan malangnya iblis pada ujian pertama, dia sudah tunjuk perangai sebenar. Satu kalimah taubat, kita belajar nanti, yang dinyatakan oleh Nabi Adam, sangat mahal harganya. Bila kita diuji, jangan sombong, mengaku saja salah. Mengaku salah, bertaubat pada Allah. Itu lebih murni, lebih baik berbanding kita ambil perangai iblis. Tak, aku tak salah. Semua salah orang lain, bukan aku. Mak bapak aku salah, dia yang lahirkan aku. Ada tadi soalan, adakah persoalan malaikat berkenaan penciptaan Nabi Adam juga mewakili iblis? Ya. Ya, nanti dalam surah A'raf. Nanti itu tak tahu bila, tapi dalam surah A'raf. Iblis kata, aku akan duduk dan kaji supaya aku dapat gelincirkan mereka daripada jalanmu yang lurus. Ustaz, iblis pernah tak minta ampun pada Allah? Tak pernah. Tak pernah.
Dia tak rasa dia salah. Dia tak rasa dia salah. Aba wastakbara. Dan dalam Quran tak ada pernyataan ampun dari iblis. Tak. Ya, dia salahkan Allah. Apa nama? Fabima aghwaitani. Kerana engkau yang sesatkan aku. Iblis kata. Pada Allah. Kerana engkau sesatkan aku akan sesatkan mereka. Tu level kedurjanaan iblis. So dia bukan berdendam pada Allah, tak. Dia berdendam pada Adam. Sebab engkaulah aku jadi macam ni. So tuan-puan perhati anak-anak kita, sesama adik-beradik. Kadang kita ada favor pada seorang anak kerana dia mungkin pandai ambil hati, dia pandai buat kerja. Berbanding anak yang lain yang mungkin malas. So akan timbul hasad tu. Engkau aja. Sebab engkau lah aku kena marah. Yang itu kena redakan. Yang tu kena redakan. Terutamanya anak sulung. Kami sedang berusaha belajar untuk handle anak sulung. Jangan terlalu tekan anak sulung ni supaya mengalah. Sebab itu bukan nature anak sulung. Anak sulung dia anchor pada keluarga. Dia kepala, dia ketua. Ketua mana boleh suruh ngalah. Tapi kita encourage adik-adik yang lain hormat anak sulung. Hormat anak sulung. Beri kerjasama. Support dia. Itu. Benda yang keras, kita suruh dibengkokkan. Akhirnya patah. Bila patah, untuk dibetulkan balik, mana boleh main pakai gam je? Tak. Tu anak sulung. Ialah hidup ni belajar dan belajar. Maka kita akan cuba cara A, cara B. So ayat ke-34. Betul kita tak boleh bezakan antara anak kita. Tak boleh dibeza-bezakan. Bukan tak boleh dibeza-bezakan. Anak kita ni, anak-anak ni dia ada karakter tersendiri. Anak semua tu berbeza. Kita kena bezakan. Anak tu ada karakter dia tersendiri. Unik. Cap jari berbeza. Kiri kanan. 20 cap jari berbeza. So dengan kepelbagaian perbezaan itu, macam mana mak bapak boleh harmonikan? Yang satu ni suka dipuji, yang satu lagi suka ada physical affection, yang satu lagi suka terima hadiah, yang satu lagi cukup dengan beri khidmat. Tu belum masuk anak-anak yang lain berbanding anak-anak kita yang dapat autism, yang ada sindrom lain. Itu diversity, kepelbagaian. Menariknya iblis tidak menunjukkan keperluan kepelbagaian. Bagi dia apa yang dia fikir itulah yang betul. Dia buat salah lalu dia blame orang lain. Ini minda apa? Playing victim. Playing victim. So wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
35. Setelah berlaku peristiwa tu, Allah titahkan kepada Adam. Wa qulna ya Adam. Wa qulna ya Adam. Tuan-puan, cerita Nabi Adam dan Iblis ni bertabur dalam Quran. Ada beberapa tempat dalam Quran dan dia terletak pada 7 tempat dalam surah yang berasingan. 7 tempat dalam surah yang berasingan. Dan setiap tempat itu Allah datangkan kisah daripada sudut pandang yang berbeza. Dan untuk yang pertama ni dari sudut pandang Adam. Apa yang Allah titahkan pada Adam? Apa arahan-arahan dia? Nanti dalam surah A'raf, apa pula respon balas daripada Iblis? Nanti dalam surah yang lain, surah apa? Isra ke surah Nahl, bagaimana dialog antara Adam dengan syaitan? Nanti surah yang ni pula, apa yang berlaku sebenarnya? Wah, ada 7 tempat. 7 tempat cerita tentang Nabi Adam. Dan semuanya unik dan menarik. Sekarang Allah beri arahan kepada Adam. Wa qulna ya Adam. Wahai Adam, uskun, tinggallah engkau. Uskun anta. Wa zawjuka, dan pasanganmu. Tiba-tiba ada pasangan karakter seterusnya. 34 Allah datangkan karakter baru, Iblis. 35 Allah datangkan karakter seterusnya, isteri dia. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita, lazim tak tengok cerita Korea? Cerita Korea. Tak minat loh. Ada satu cerita, nama dia Itaewon Class. Itaewon Class. Pembuat filem ni, mereka sentiasa mencari jalan macam mana nak membuatkan cerita tu menarik untuk ditonton. Menarik untuk ditonton. So, Itaewon Class ni, dia selalunya kalau cerita ni sebelum bermula dia akan perkenalkan siapa karakter-karakter yang berlakon. Siapa pelakon-pelakon dia. Okay, siapa pelakon-pelakon dia. Berbeza dengan Itaewon Class, pelakon itu diperkenalkan semasa jalan cerita itu sedang berkembang daripada awal. Karakter pertama, begini kehidupan dia. Lepas tu, bila dia jumpa dengan seorang lagi, baru diceritakan latar belakang karakter tu. Kemudian, bila cerita tu progress lagi, diperkenalkan pula karakter ketiga. Kemudian, karakter keempat. Sewaktu cerita tu progressing, sekarang cerita ini sedang progressing dan Allah sedang perkenalkan ini karakter seterusnya. Ini karakter seterusnya. Dan ini lagi karakter seterusnya. Benda ni sudah ada turun 1400 tahun dulu. Kita kagum dengan director filem sekarang pada abad ke-21 sebab buat cerita yang lain dari yang lain. Tapi sewaktu kita baca Quran, kita tak pernah perasan pun cara itu sudah pun Allah jelaskan melalui penceritaan. Teruk betul kita kan? Teruk betul kita ni.
So Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 34, mula-mula Allah perkenalkan Adam dan malaikat. Kemudian Allah perkenalkan pula iblis. Kemudian Allah perkenalkan, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Anta wa zaujuka, engkau dan istrimu. Di mana? Al-Jannah, di syurga. Ada alif lam, syurga ni special untuk Adam dan isteri dia. Kemudian arahan seterusnya, wakula minha, makan daripadanya. Ragadan, makan daripadanya. Makan makanan sepuas-puasmu. No, makan daripadanya ragadan, apa saja yang kau suka. Haitsu syi'tuma, sepuas hatimu. Makan daripadanya makanan sepuas-puasnya, apa saja yang kau suka. Arahan pertama, tinggal engkau dan isterimu dalam syurga. Kemudian makan di dalamnya sepuas-puas hatimu. Arahan seterusnya, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat pokok ini. Jangan dekat pokok ini. Fatakuna minaz zalimin. Mendekatinya sahaja engkau boleh jadi orang zalim. Fatakuna minaz zalimin. Engkau boleh jadi orang zalim. Dalam syurga berapa banyak pokok? Saking banyaknya pokok, Allah kata pokok ini jangan dekat. Pokok ni jangan dekat. Tapi punya banyak pokok lain, pokok ni jangan dekat. Pokok ni jangan dekat. Kita pernah tak baca pernyataan lain tentang syurga? Pernah tak kita baca pernyataan lain tentang syurga? Ayat sebelum ni. Ada ke tidak? Ni dah nak habis dah ni. Ayat mana lagi yang Allah pernah sebut tentang syurga sebelum ini? Ayat yang saya pesan pada tuan-puan. Tolong ingat ayat ni. Lupa lah tu. Selalu makan cikedis-cikedis kan? Lupa. Sewaktu kita baca ayat 25. Sewaktu kita baca ayat 25. Surah yang sama. Ingat lagi ke tidak? Kalau tak ingat, saya ingatkan. Ayat 25, Surah Baqarah. Ciri-ciri syurga. Apa ciri-ciri dia? Ada pasangan, ada buah. Mula-mula ada buah. Ada buah. Kemudian ada pasangan. Ada mahligai, ada sungai-sungai mengalir jernih. Dia mula-mula ada buah. Kemudian ada pasangan. Dan kemudian kekal selamanya. Ada tulis tak? Tak ada lah Ustaz. So, makanan, pasangan dan kekal selamanya. Cuba kita tengok kembali ayat 35.
Ya Adam uskun. Uskun ni tinggal sekejap. Sakana ni tinggal sekejap. Syurga pada ayat 25 selama-lamanya. Tinggal sekejap engkau bersama satu orang isteri. Wazaujuka. Ayat 25 azwajun. Isteri-isteri. Pasangan-pasangan. Ayat 35 la taqraba hadhihi syajarah. Dalam banyak-banyak buah, banyak-banyak pokok, oh pokok ini tak boleh dekat. Syurga pada 25 kau makan semahumu. Tak ada larangan. Tuan-puan, syurga yang Allah beri pada kita bukanlah syurga yang Nabi Adam pernah masuk. Allah sudah bagi tahu kita awal. Jangan risau. Syurga untukmu, syurga untuk engkau orang beriman, syurga yang special buatmu. Orang tak pernah masuk. Sebab ada orang-orang yang nakal, yang sebut macam mana, aku tak naklah masuk syurga bekas Nabi Adam. Dia tak baca Quran, lalu dia tak tahu. Kemudian buat assumption, membetul-tuli. Tak payahlah masuk syurga kalau macam tu. Masuk neraka je, senang. Allah sudah bagi tahu awal. Syurga yang kau masuk tak sama dengan yang Nabi Adam pernah duduk. Untuk yang Nabi Adam duduk, ada sekatan-sekatan. Bukan semua buah, satu pokok tak boleh dekat. Masuk dengan satu orang isteri saja, tinggal sementara uskun. Tinggal sementara. Kan. So ayat 25 dan 35, wah, kita rasa bestnya lah Ustaz, bestnya. Allah sebut perkara yang kita boleh relate. 3 perkara tentang syurga diulang pada ayat 35, 3 perkara tentang syurga, dan ini bentuk semacam ni bonus. Maksud bonus apa? Orang yang perhati akan dapat. Inilah bentuk mukjizat tuan-tuan. Disebut satu tempat begini, satu tempat yang lain, benda yang sama tapi berbeza pendekatan. Kalau kita perasan, kita akan rasa wow, kagum. Kerana Quran turun dalam bentuk bercakap, bukan teks, bercakap. Dan benda bercakap ni, Nabi tinggal cakap, sekali cakap. Kalau salah, dia tak boleh padam. Kalau salah, dia tak boleh padam. Dia tak boleh tarik balik. Kejap, aku salah sebut tadi tu, salah sebut. Bayangkan ayat 25 bercakap sekali, sahabat hafal. Ayat 35, Nabi ungkapkan sekali, para sahabat hafal, bendanya sama, exact. Berpasangan pula. Ayat 25 dan 35. Mana mau cari, Wah, dahsyat. Dan ayat 36, kita jumpa esok malam. Ayat 36, kita jumpa esok malam. Fa'azallahuma syaitan, Allah perkenalkan pula karakter seterusnya. Karakter seterusnya. Mula-mula iblis, kemudian isteri Adam, kemudian syaitan. Ada pernah sebut syaitan sebelum ni? Tak ada. Oh, ini karakter baru. Ini hero Hindustan. Datang lambat. Dan dia paling bermasalah. Ini hero Hindustan tak terkalah. Datang lambat, paling bermasalah. Itu dia. Syaitan.
Paling jahat. Gitu. So, kita jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Barakallahu fikum. Aku nak buka soalan ke? Boleh? Okey, silakan. Mana yang nak bertanyakan, silakan. Tak ada yang nak tanya ke? Semua faham? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi ada sahabat type dekat chat room antara Iblis dengan Fir'aun. Siapa yang paling paling bongkak Paling lah teruk? dengan Allah. Ya. Antara Iblis dan Fir'aun. Ya. Kita tak boleh buat perbandingan Iblis dan Fir'aun sebab dia dua makhluk berbeza. Dan dalam suratul Rahman pun Allah bezakan antara jin dan manusia. So kita tak boleh nak literally buat perbandingan orange to apple. Orange to apple tu kita tak boleh letak begitulah. Tapi dari sudut kejahatan, masing-masing ada mengungguli bentuk kejahatan yang berbeza. Iblis dia tak pernah mengungkapkan perkataan taubat. Tapi Fir'aun pernah walaupun mengaku Tuhan. Kan di hujung, sewaktu dia sedang tenggelam itu, dia kata amantu birabbi birabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tapi waktu tu taubat dia dah tak diterima. Iblis tak. Malah berjanji pula untuk menyesatkan. Kalau nak buat perbandingan. Tapi satu sudut Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Iblis tak pernah. Dan dalam surah Anbiya ke Hajj. Surah Anbiya. Bukan iblis, syaitan. Syaitan berucap di neraka. Setelah semua orang masuk neraka, syaitan tampil bagi ucapan. Dia kata apa? Aku berjanji dan aku mungkiri, Tuhan berjanji dan dia tepati. Hari ini aku berlepas diri dari kamu semua, aku takut Allah. Syaitan sebut, hari ini aku berlepas diri dari kamu semua, inni akhafullah. Aku takut Allah. Syaitan dari jin atau manusia, yang itu next class. So Allah sebut tentang karakter-karakternya, ada iblis, ada isteri Adam, ada syaitan, dia ada malaikat, yang tu kita kena differentiate. Sebab tu karakter itu, nama-nama tu berbeza-beza. Allah tidak generalize semua penjahat. Tak. Apa kejahatan yang dia buat dan Allah sebut kejahatannya tu. Gitu. Jibril dia masukkan pasir dalam mulut Fir'aun. Ya, ada hadisnya. Supaya dia tak boleh merayu kerana Allah Maha Penyayang. Jibril khawatir kalau Allah terima taubat Fir'aun. Ada hadisnya tu. So, terima kasih. 9.20 saya ada kelas yang lain. Kita jumpa lagi insya-Allah esok malam. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.